betul kan? Bila orang cakap, cantiknya bunga tu. So, siapa nak try nombor 2? Nombor 2 jawapannya bukan penyataan. Okay. Soalan nombor 3 dia kata 45 tambah 7 sama dengan 53. Kalau kau check pakai kalkulator, ngam lah memang 53. Bila kau check pakai kalkulator, tak ngam, dapat 52. So benda ni salah. So engkau boleh, bila engkau berhak untuk mengkata satu-satu equation itu salah, maka itu adalah penyataan. Okay. So 2x tambah 5 sama dengan 7. Kalau kau jumpa x pun, engkau tak boleh kata x tu salah atau betul. Betul So engkau hanya mencari x. Engkau tak boleh kata who confirm x kena jadi ni untuk benda ni betul. Maka nombor 4 tu bukan penyataan. So bila dia kata soalan nombor 5 faktorkan sekian function. Kalau kau faktorkan pun kau boleh salahkan, kau boleh betulkan. There's no point nak kata benda tu salah, nak benda ni betul. Sebab dia tak ada equal to something. So maka ini adalah bukan penyataan. Okay, ada soalan? Tak ada? Kalau ada soalan, tanya sekarang. Tak ada. Okay, next. Alright, so semua ni adalah penyataan yang kita punya kerja sekarang check dia betul atau salah. Itu kerja kita sekarang. Yang ditulis ni semua penyataan. Okay. Yang kerja kita sekarang check. So nombor 1, 7 kuasa 2 sama dengan 14. Adakah benar atau palsu? Obviously salah. Palsu lah. Adakah MA sebahagian daripada kemas? Atau dalam bahasa matematik, adakah huruf M dengan A subset kepada kemas? So obviously betul sebab ada M dengan A dekat dalam tu. Next, dia kata 5 ialah faktor bagi 25. So obviously 5 memang faktor bagi 25. So benar. 0.0037 lebih kecil daripada 0.037. So cikgu saya tak nampak ni. Alright, kau buat kosong kat mana? Mana nak letak dulu? Nak letak negatif 0.037 dekat mana? Dekat tempat saya label A ke tempat saya label B? So obviously korang nampak sepatutnya A duduk dekat, lagi dekat dengan kosong berbanding B lebih dekat berbanding A. So B tu kedudukan dia dekat sini, A tu dekat sini. So dan ayat ni adalah salah lah sebab kalau A lebih kecil daripada ni, kalau B lebih kecil daripada A, salah lah. Sepatutnya A lebih kecil daripada B. Sebab nombor negatif lagi jauh daripada kosong, lebih kecil nilai dia. So ayat ni salah. Okay. So 4J tambah 3J sama dengan 7J. Obviously tak ada apa yang flaw dekat sini, tak ada apa yang nak disalahkan. So penyataan ni adalah penyataan yang betul. Okay, soalan? Tak ada. Kalau tak ada saya teruskan. Kalau ada soalan buka mic tanya. Kalau tak ada boleh type. Type susah nak tanya. So buka mic je. Alright. So sekarang kita nak masuk kepada kita nak bina ayat. Kita nak bina maksudnya kita nak buat ayat benar dan buat ayat palsu daripada nombor dan simbol matematik yang diberi. Saya rasa yang ni boleh skip kot sebab yang ni tak ada apa-apa yang penting. So saya nak skip ni Ni tak payah buat. Okay, so sedikit latihan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris menggunakan logik matematik. So contoh kita boleh kata sebilangan nombor genap boleh dibahagi tepat dengan 3. Kalau kau kata semua nombor genap boleh bahagi dengan 3, saya tak setuju lah. Contoh nombor genap yang boleh bahagi dengan 3 apa? 30. 30 obviously boleh bahagi 3. So tapi 40 tak boleh bahagi 3 dapat nombor pecahan. So tak kena lah. So sebab tu kita pakai sebilangan. So nombor 1 apa? Try. Siapa nak try nombor 1? Something polygon sekata mempunyai sisi yang sama panjang. So korang rasa semua ke sebilangan? Yes, sebilangan. Sekejap.
Poligon sekata ingat tak apa rupa dia? Poligon sekata tu semua sisi dia sama panjang. So, semua poligon sekata mempunyai sisi yang sama panjang. Okay, next. Pecahan wajah kurang daripada 1. Ingat balik pecahan wajah apa rupa dia. Pecahan wajah, pecahan tak wajah, pecahan bercampur. Ini contoh pecahan wajah. Atas kecil, bawah besar. Ini pecahan tak wajah. Atas besar, bawah kecil. Walaupun boleh bahagi. Ini tak wajah. Bercampur apa rupa dia? 4/2/5. Ini campur. Ini pecahan bercampur. Ingat itu beza dia. So, dia kata pecahan wajah kurang daripada 1. Siapa nak try? Soalan nombor 2. Try lagi Farid. Try je. Yang lain tak nak try ke? Tak ada orang nak try apa-apa? Macam yes, Evelyn, thank you. Semua confirm semua pecahan wajah kurang daripada 1. Kenapa? Kalau saya draw untuk everybody, so kalau saya buatlah pecahan wajah 99/100, kalau saya tukar jadi perpuluhan 99/100, I get 0.99. 0.99 still less than 1. So no matter what pecahan wajah you do, you will always get less than 1. Okay. Next, soalan nombor 3. Adakah sebilangan atau semua nombor ganjil ialah nombor perdana? Sebilangan, thank you Farid. So sebilangan nombor ganjil adalah nombor perdana. Some odd numbers are prime numbers. Reason and prime numbers. So siapa yang masih lagi confuse prime numbers tu apa? Prime numbers tu are numbers yang saya kategorikan sebagai sombong. Kenapa sombong? Sebab dia tak berkawan dengan nombor lain. Contoh nombor 5. Nombor 5 hanya boleh terjadi apabila saya ambil 1 darab 5. So nombor 5 dia kawan dengan diri dia dan 1 sahaja. Tapi contoh lain, kalau nombor bukan prime macam 6, dia boleh berkawan dengan 2 darab 3. Dia boleh terjadi daripada 2 darab 3. So 2 dengan 3 boleh, kalau darab menjadi 6. So 6 ni orang biasa, tak prime. 5 tu prime sebab dia kawan dengan diri dia dengan 1 sahaja. Okay, itu definisi saya. Nak ingatkan untuk bagi clue dekat korang macam nak ingat cepat-cepat. So list number of prime numbers yang korang sepatutnya ingat: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 27, 29 ke 27 ah? 29. Okay. Ini semua list prime numbers bawah 30 yang kena ingat lah. So nombor yang tak boleh dibahagi dengan nombor lain melainkan diri dia sendiri. Okay, maka sebilangan daripada nombor ni kalau saya tengok adalah nombor ganjil. Sebab ada nombor yang bukan ganjil, iaitu nombor 2, nombor genap. Sebab 2 adalah nombor genap. Okay, sebab tu sebilangan. Soalan nombor 4. Something gandaan 8 ialah gandaan 4. So jawapan untuk nombor 4 adalah semua. Now, siapa yang tak nampak semua gandaan 8 ialah gandaan 4, saya buat gandaan 8, 8, 16, 24, 32, 40, dadadadada. Saya buat gandaan 4, 4, 8, 12, 16, 20, 20, 24, 28, 32. So kalau korang perasan, semua gandaan 8 ialah gandaan 4. Dia ni sama dengan dia ni, dia ni sama dengan dia ni, dia ni sama dengan dia ni, dia ni sama dengan dia ni. So semua gandaan 8 mesti ada dalam gandaan 4. So itulah dia sebab dia. Soalan nombor 5, ada orang tolong. Okay, Zulaika kata all. Semua persamaan punca kuadratik ada 2 punca. Very obvious, memang betul all. Kalau kau kata setengah aja maksudnya tak faham lah. Kuadratik hanya boleh bagi 2 je. 2 punca. Okay, next. Okay, so kita nak belajar untuk menidakkan kata-kata yang betul atau salah. Now,
Contoh, 5 ialah faktor bagi 12. Kalau kau check balik faktor 12, apa nombor yang menjadikan 12? Boleh jadi 1 darab 12, boleh jadi 2 darab 6, boleh jadi 3 darab 4. Ini je faktor 12. Maka penyataan original ni adalah salah. Dekat sini dia salah. Dan kita belajar untuk mentifu, bukan tipu mentifu diri sendiri ataupun dalam bahasa matematik kita menafikan kesalahan tu dengan meletakkan satu patah perkataan iaitu bukan untuk membetulkan salah kita. Maka bila kita dengan sengaja meletak perkataan bukan, okey, awal-awal kita tahu 5 adalah faktor bagi 12, salah. Bila kita menafikan salah kita letak perkataan bukan, kita tukar ialah jadi bukan. So 5 bukan faktor bagi 12. Hasil daripada penafian kita adalah benar. Okey, bila kita dah ubah ayat tu, kita nafikan ayat tu menjadi benar. So selepas kita ubah dia jadi benar. So ini namanya proses menafikan. Okey. Dalam simbol matematik kita panggil tilde P. Kenapa? Saya tak tahu. Penyataan dia anggap huruf P. Kenapa orang matematik yang cipta ni? Mungkin sebab P tu penyataan kot. Permulaan huruf perkataan penyataan. Mungkin menjadi macam tu. Okay, so macam mana nak menafikan ayat nombor 1? Siapa nak try boleh buka mic. Try je, belasah. Cuba nafikan. Oh jap, Cop, sebelum kau nafikan, ayat original dia betul ke salah? Ini betul lah kan? Faktor perdana bagi 15 adalah 3 dengan 5. Okay, jom kita check faktor perdana. Saya buat dulu semua, nak check sebelum kau nafikan. Soalan nombor 2, 15, apa yang boleh jadi 15? 1 darab 15, 2 tak ada, 3 darab 15. Itu je, 3 darab 5. So yang perdana, 1 tak perdana, 1 tak perdana, 3 perdana, 5 perdana, 15 tak perdana. Betul lah. So ayat ni originally memang betul. Ni betul. 70 ialah gandaan 14 dengan 10. Okey, macam mana nak check cepat-cepat? Ambil kalkulator, kau cuba ambil, check je 70 kau bahagi dengan 14. Dapat tak nombor bulat? Lepas tu 70 bahagi 10, dapat tak nombor bulat? Kalau dapat, so yang bawah ni saya tahu lah 7 kan? 70 kalau kau ambil bagi 14, kau dapat nombor 5 kan? So maksudnya 70 tu betul lah gandaan bagi 14 dengan 10. Betul lah. Okay. So ayat nombor 4 tu, ni semua saya tak nafikan lagi So 84 tu saya bahagi dengan 3, saya tengok boleh tak dapat nombor bulat. Bila dia kata bahagi tepat, mesti dapat nombor bulat, dapat 28. So ayat ni betul lah. So semua ayat ni kita akan start menafikan dia. So nak menafikan dia simple je. Sistem kita, perkataan yang kita akan ubah sifat dia. So 10 bahagi 5, kita akan guna perkataan tidak sama dengan 2. Saya letak perkataan tidak. So apakah sifat, apakah yang terjadi apabila saya menafikan? Salah ataupun palsu lah ayat saya. Salah lah ayat saya. Faktor perdana bagi 15, 3 dengan 5. So faktor perdana saya nafikan, bagi 15 bukan. Saya letak perkataan bukan, 3 dengan 5. Maka apakah implikasi, apakah yang terjadi? Salah. So original betul, kalau saya nafikan salah. Kalau originally salah, saya nafikan, dia jadi betul lah. So inilah penafian. Salah satu sistem nak mentipu. Okay, so 70 ialah bukan, 70 bukan gandaan 14 dan 10. Apakah hasil bila saya tulis macam ni? Penyataan saya adalah palsu. Sebab 70 confirm boleh adalah gandaan 14 dengan 10. Okay, so 84 boleh dibahagi tepat dengan 3. Ayat original betul. So kalau nak nafikan dia, 84 tidak boleh. Letak perkataan tidak je. Dibahagi tepat dengan 3.
So apa jadi? Dia akan jadi salah. Alright, so semua orang boleh follow. Kalau ada soalan tanya je, buka mic, jangan tunggu. Next. Now, ramai orang tak suka majmuk, tapi majmuk tu macam korang belajar bahasa Melayu, kita menggabungkan dua atau lebih pernyataan. So, dua statement yang berbeza, saya combine jadi satu. Tapi bukan main belasah aja. Bukan guna banyak kata hubung, tak. Ada dua je kata hubung yang kau akan pakai dalam matematik, iaitu dan dengan atau. Okey, kita akan hanya pakai dan dengan atau. Okey, so contoh. Alright, so ayat pertama P memang sengaja dia bagi huruf P. Ayat kedua dia bagi Q. Sekarang ni kita nak gabungkan Q jadi satu. Oh sorry, kita nak pisahkan daripada satu ayat kepada dua ayat. Okey. Contoh yang ada 3 ialah faktor bagi 9 dan 12. Maka kamu boleh pisahkan jadi 3 ialah faktor bagi 9 dan ayat tu betul. Bila kau pisahkan, originally tu memang semasa dia majmuk, semasa dia bergabung, memang dah ayat tu betul. Bila kau pisahkan pun betul. Dan apabila dua-dua ayat tu betul, kita akan refer dekat table ni. So apa jadi kalau apa jadi kalau ayat pertama benar, ayat kedua benar. So kalau ayat kedua benar dan kita guna perkataan yang dan, so benar, kita akan ikut ni, benar. Tapi kalau kita guna atau pun benar. So kita buat satu conclusion lah, macam kita nak ambil tahu dua-dua ayat ni apa jadi bila ada dua-dua ayat ni sekali. So benar atau palsu, kita akan tulis benar lah. Benar atau palsu sahaja. Nak refer kat mana? Refer dekat atas ni. Nanti ada contoh lain saya akan nampakkan. Alright, so soalan nombor 1, bulan Jun atau Julai. Alright, so ada 31 hari. So macam mana korang nak pisahkan? For obvious reason, korang akan pisahkan, tukar jadi bulan Jun ada 31 hari. Kan? Sebelah tu kau letaklah bulan Julai ada 31 hari. Now, saya dah pisahkan daripada satu ayat yang bergabung kepada ayat yang terpisah. Check dulu, betul ke Jun 31 hari? Betul ke Jun 31 hari? Cuba ikut buku korang punya nakal tu. Jun ada berapa hari? Jun confirm 30 hari. So ayat pertama kita salah. Ayat kedua kata Julai 31 hari, saya setuju, memang betul. So saya ada kombinasi apa? Saya ada palsu dan salah. So palsu dan salah, mana palsu dan benar. Yang mana ni? Saya sekarang refer dekat line ni. Palsu benar, okey. Saya tengok row ketiga. Lepas tu saya tengok, saya pakai apa tadi? Atau kan? So kalau palsu benar atau, jawapan kamu benar lah. So kat sini benar. Okey, palsu benar, perkataan atau. Saya tak pergilah dan, saya pergilah atau. So saya ambil lah benar. Okey. Next. So 5 tambah 3 lebih kurang daripada 7 adalah 61. Oh tak. Ni. Saya pisahkan macam ni je. 5 tambah 3 kurang daripada 7. So 6 darab 1 sama dengan 61. For obvious reason, dua-dua salah. Kenapa? Mana boleh 6 darab 1 61? Mana boleh 5 tambah 3 jadi 8, lebih kecil daripada 7. So disebabkan dua-dua ayat salah, saya akan refer dekat kolom yang keempat. So ni salah-salah, mana dua-dua salah bawah ni. Row yang keempat, row yang keempat palsu-palsu, lepas tu saya guna perkataan dan. So totally kita tahu dia punya dua-dua ayat tu adalah palsu lah. Okay. Now 2 ialah nombor genap dan nombor perdana. Pisahkan.
So 2 genap 2 perdana. So 2 genap saya setuju, 2 perdana saya pun setuju. Kita guna perkataan dan. So setuju-setuju, betul-betul saya refer dekat row nombor 1 dan saya guna perkataan dan. So yang bawah ni benar lah. Okay. Ada soalan tak? Tak ada soalan ada soalan just shout it out je. Kalau siapa nak saya cakap bahasa Inggeris pun cakap je. Otherwise saya akan guna bahasa dulu. Alright, so sekarang ni kita nak meletakkan kata hubung yang sesuai. Kata hubung yang kau akan pakai dalam matematik hanya dan atau. Dua je. Kata hubung dalam bahasa banyak lagi lah. So contoh, saya nak cipta ayat yang benar. Saya ulang. Saya nak mencipta ayat tu ayat majmuk yang betul. Maka kalau ada satu, dia mesti kalau saya guna dan dua-dua betul. Kalau saya guna atau salah satu yang betul, kiri salah, kanan betul. Contoh ni salah, ni betul. Guna atau, ayat ni still lagi jadi betul lah. Ayat majmuk ni betul lah. Tapi kalau saya guna dan ni salah, ni betul, ayat saya palsu lah. Conclusionnya ayat majmuk saya palsu. Ayat gabungan saya palsu. Okay, kalau dan syarat dia dua-dua kena betul. Kalau saya buat macam ni lah. Saya rasa korang nampak kot. So kalau dan betul-betul betul salah, betul-betul salah betul, salah-salah. So ini akan jadi betul, ini akan jadi palsu, ni betul, ni palsu. Okay? Ini dia punya sifat. Alright, so saya bagi 10 saat salin. Alright, ready? So soalan nombor 1, 20 ialah gandaan 4, faktor bagi 60. So adakah kamu rasa 20 tu gandaan bagi 4 dan faktor bagi 60? Atau saya patut guna perkataan atau? Saya nak try nombor 1. Nak guna dan ke nak guna atau? Thank you Amelia. Dan. So betul. So 20 ialah gandaan 4 dan faktor bagi 60. Bila kita guna dan, dua-dua kena betul lah. So memandangkan ayat sebelah kiri saya dah betul, ayat sebelah kanan saya pun betul, 20 ialah faktor bagi 60, maka saya guna dan lah. Okay, so M darab M jadi 2M. N bahagi N kuasa 2 bahagi N dapat N. So obviously ayat ni salah, ayat ni betul. Engkau nak buat ayat betul. So kalau nak buat ayat betul tapi ada salah satu, kita kena pakai atau. Okay. So negatif 4 kuasa 2 kau tahu jadi 16. Memanglah sama dengan 16. Yang ni akan jadi 1/16. Dia kata lebih besar daripada 1/9. Ayat sebelah kanan lawan ayat sebelah kiri. Ayat sebelah kiri betul. Ayat sebelah kanan obviously salah. So kau nak paksa cipta ayat yang benar, kena guna atau. Okey, soalan nombor 4. Pentagon sekata mempunyai sisi yang sama panjang, jumlah sudut keluarannya 360. So sudut luar bukan sudut dalam. Sudut luar saya setuju betul 360. Sisi yang sama panjang
Sebab sekata saya pun setuju, so dua-dua ayat betul. Kalau nak paksa dia betul, kita guna perkataan dan lah sebab memang dua-dua betul pun. Okay. Next, diberi set P ada M-U-R-A-H, diberi set Q ada H-A-R-U-M. So, statement dia, adakah P sama dengan Q atau P sebahagian ataupun P sebahagian daripada Q atau P sebahagian daripada subset, P subset Q. Yang ni betul, tapi yang ni tak betul. Maka kita terpaksa guna perkataan atau. Ada soalan? Tak ada? Okay. Okay, so perkataan fancy yang korang kena belajar untuk chapter ni, implication, antecedent dengan consequent. Bahasa pasar yang saya fikir, yang saya boleh bayangkan, antecedent tu sebab akibat tu kejadian. So sebab kejadian. So implication tu keadaan lah. Keadaannya, sebab dan kejadian. So jika keadaannya adalah M kurang daripada kosong, ayatnya kata maka M ialah nombor negatif. Now, macam mana nak take note siapa penyebab, siapa kejadian, apa result dan apa effect. So biasanya kita akan ada perkataan jika. Jika akan ada sekali dengan sebab. Jika sebab, maka kejadian. Okay. So maka kejadian. So jika antecedent, maka consequent. Itu cara dia yang paling mudah. Alright, so kita try semua lah. Saya bagi masa lah untuk korang try. Buat 2 soalan je, tak payah banyak. Saya rasa semua dah tangkap dah ni. 2 dengan 3 je. Okay, 2 minit. 2 soalan. Okay, saya rasa semua orang pun dah tangkap apa benda ni. So, jika semua ni akan jadi antecedent, maka semua ni akan jadi sebab. Jika akan jadi antecedent, maka akan jadi sebab. So, itu cara nak bezakan antara jika sebab, maka jadilah dia. Jika sebabnya itu, maka jadilah itu. Okay. Kita nak pergi kepada benda yang korang akan buat dekat dalam exam sikit, iaitu kita nak bina satu keadaan ataupun implikasi menggunakan jika, maka. Alright, so anti jadian ataupun sebab dan akibat. So sebab poligon M ialah pentagon, so hasil tambah sudut keluarannya 540. Apa yang kau kena buat, letak perkataan jika je dekat depan.
tukar depan tu jadi, jika poligonal ialah pentagon, maka hasil tambah sudut keluarannya ialah 540. Itulah implikasi dia. Itu sahaja. Okey, tak ada apa yang susah. Bila nampak macam ayat matematik pun, jika 1 per P less than 1 over Q, maka P is more than Q. Okey, itu saja. Tak ada apa-apa yang berat. Itulah cara cipta implikasi. Yang penting kena tahu siapa sebelum, siapa sebab, siapa akibat. Okey? Next. Now, kali ni beza dia implikasi yang diberi. Saya ulang, tadi tu diberi antecedent dengan consequence. Sekarang ni kita beri implikasi 1, implikasi 2. Alright, so dekat mana dia punya keyword dia ataupun dia punya teknik dekat sini. Kalau kau nak bina satu conclusion berdasarkan dua keadaan. Sekarang ni implikasi 1 ada jika maka, implikasi 2 ada jika maka. Teknik saya akan minta student saya, kau tengok siapa yang sama, kau nampak tu? Maka A tolak B sama dengan kosong, A tolak B sama dengan kosong. Cara dia akan jadi A dengan B jika dan hanya jika. Okay, so kalau saya akan tukar ayat ni jadi jika A sama dengan B, maka nak gabungkan Oh tak, kita betul-betul nak pakai perkataan ni. Kita nak belajar pakai this statement, jika dan hanya jika. So P letak sebelum, Q letak selepas. So bila korang nampak ayat tu, kau kena ambil tahulah siapa P, siapa Q. Bila macam ni, tengok satu implikasi pun dah cukup dah. So kalau kau anggap ini P, ini Q, so P letak depan, Q letak belakang, tengah-tengah, jika dan hanya jika. Okay. Sama macam soalan nombor 1 ni, jika kau anggap ni sebagai P dan ini sebagai Q. Alright, so bila kita nak practice guna jika dan hanya jika, so P jika dan hanya jika Q. Itu sahaja. Okay, bila kita nak pakai jika dengan hanya jika. Benda ni penting sebab tak payah tengok implikasi 2 pun. Tak ada apa-apa yang tak ada apa-apa yang berat dekat sini. Bila nak pakai jika dengan hanya jika, satu ayat kat depan, satu ayat kat belakang. Cikgu, tak boleh tak saya letak PQRS ialah sebuah sisi 4 jika dan hanya jika PQRS mempunyai sisi 4. Now, biasanya kita akan refer dekat implikasi 1 lah sebagai kita punya reference. Kalau nak buat jika dengan hanya jika. So, kita hanya pakai implikasi 1, implikasi 2 tak pakai. Kenapa? Sebab implikasi 2 tu dia hanya terbalik. So kita refer dekat original implikasi 1. Okey, keadaan yang pertama. Alright, so benda ni pun korang kena tahu juga. So kita nak buat latihan sikit. Kita nak belajar macam mana nak buat dua implikasi daripada pernyataan berikut. Ada satu statement yang mana dia guna jika dan hanya jika. So daripada statement jika dan hanya jika, kita keluarkan P dia, kita keluarkan Q dia. For obvious reason, kau nampak sini P, maka saya letak jika P dan saya nampak sini Q. So maka Q lah. Okay. So soalan nombor 1, 30 saat, cuba try.
Okay, so jawapannya adalah jika A kurang daripada B, maka A tolak B kurang daripada kosong. Atau implikasi kedua terbalikkan je, tak ada apa yang berat. So jika A tolak B kurang daripada kosong, maka confirm lah A kurang daripada B. Okay. Now soalan yang lain tu tak, sekejap. Tak ada apa yang berat. Dia ada perkataan jika dan hanya jika. Saya nampak je jika dengan hanya jika, saya tahu sebelum tu P, selepas tu Q. Saya nampak jika dengan hanya jika. So sebelum ni adalah P, selepas tu Q. So jika dan hanya jika, sebelum tu P, selepas tu Q, tak ada apa yang pening. Last kali kita ada jika dengan hanya jika. So sebelum tu P, selepas tu Q. So cara susunnya jika P maka Q, jika Q maka P, itu sahaja dua implication. Nak saya tunjuk ke, nak saya tunjuk satu soalan ke, dah faham? Okay, tak ada respon, saya rasa dah faham tu. Alright, so kita pergi dekat part yang penting sekali. Nak buat akas, nak buat dia punya songsangan, nak buat dia punya kontrapositif. Tanya. Dah buka mic tanya. Apa nak tanya? Tak ada Okay. Implikasi adalah keadaan dia. So, this is the original thing. Dan dia punya keadaan tu benar. Sebab jika 13 ialah nombor genap, maka 13 tak boleh dibahagi tepat dengan 2. Dan ayat tu benar. Apa? Adik, kau kapan tu orang? Sorry gangguan. Now, akas tu apa? Akas tu, kita hanya tukar jika dengan maka punya position. Okay. Apa yang berlaku kat sini saya punya Q, dekat sini saya punya P. Akas tu kita hanya tukar kedudukan. So dekat akas tu kalau kamu perasan saya bawa Q ke depan. Okay, dan saya letak P dekat belakang. Itu akas. Saya akaskan dia maksudnya saya tukar positioning. Untuk songsangan, alright, so songsang, sifat yang paling penting korang kena nampak adalah pada dia letak perkataan bukan tu. Sebab originally dia kata dia tak tukar positioning tau. Dia hanya tukar, dia songsangkan aja. So originally dekat warna hijau tu dia kata 3 ialah nombor genap, tapi dia songsangkan, dia kata 13 bukan nombor genap. Originally Q kat belakang tu 13 tidak boleh dibahagi tepat dengan 2, tapi dekat sini dia kata boleh dibahagi dengan 2. So dia songsangkan ayat original. So akas dia tukar tempat, songsang maksudnya dia menafikan. Okey, songsang dia menafikan. Dan kontrapositif. Okey, kontrapositif adalah gabungan daripada akas dengan songsangan. Dua benda yang berbeza jadi satu. Apa yang kamu perasan sekarang, dia dah bertukar tempat dan dia dah disongsangkan. So dekat depan ni kita ada Q. Q yang telah disongsangkan. So maka 13 bukan nombor genap. If you notice, kontrapositif dia ada songsangan dan dia ada inverse. Dia ada converse. Okay, so apa yang berlaku sekarang daripada implikasi original,
saya akan akaskan dan saya akan songsangkan untuk saya dapat kontra positif dia. Itu yang kita nak buat sekarang. Siapa nak try soalan nombor 1? Siapa nak akaskan dia? Sebut je lah. Tulis panjang lah. Siapa nak tulis? Sebut lah. Siapa nak try sebut? Siapa nak try dia punya pemahaman? Buka mikrofon lah. Siapa-siapa. Okay. Cuba try. Zulaika. Buka mikrofon je. Dalam bahasa Inggeris boleh ke? Boleh. If the isosceles triangle has 3 axes of symmetry, then an isosceles triangle has 3 sides. Good. Lepas tu buat dia punya inverse. Kamu dah songsang, kamu dah conversekan dia. Sekarang ni kamu inversekan dia. Letak perkataan no, kamu nafikan dia. To the original implication. Yang kamu buat tadi tu, good Zulaika, thank you. Yang kamu buat tadi tu, jika Q maka P. Dan ini P, originally sini Q. Kau tukar tempat je. Sekarang ni songsangkan dia. You are no longer changing places. You are just putting a new word in it, which is no. So cuba buat songsangan dia. Try lah Zulaika. You nak changing places okay. If an isosceles triangle has 3 sides, then the isosceles triangle has 3 axes of symmetry. Good. So is tu saya minta kamu tukar does not lah. So grammar wise, is not kita tak guna, kita guna does not. If an isosceles triangle does not have 3 sides, then the isosceles triangle does not have 3 axes of symmetry. Okay, good. Kita ada perkataan no kat situ. Not. Okay. Now, contra positive, the last one, Zulaika, have a go. Don't worry. Lasar je. Kontra positif dia ada dua-dua. Q dibawa ke depan dan ada kontra dan ada songsangan. So if I were to do the template for you, jika Q and you have to put not. If not Q, then not P. Macam tu. Okay, have a go. If the isosceles triangle does not has 3 axes of symmetry, then an isosceles triangle does not has 3 sides. Thank you, spot on, good job. Alright. Okay. Siapa nak try? One more, saya bagi peluang. Siapa yang nak try? Tak nak try dan kita boleh proceed. Saya bagi peluang. Siapa nak try? Yang lain? Tak ada orang nak try lain? Ni soalan ni lagi simple ayat ni. Siapa nak fahamkan songsangan? Sebab bila korang bercakap, nanti dia akan lagi tangkap cepat. Thank you Zulaika, good job. Siapa yang lain nak try? Saya tak nak petik nama, semua dah besar. Siapa yang rasa macam tak mahir lagi dan nak try sekali? Semua orang dah mahir lah? Okay. Vimal. Nak try, nak dengar suara Vimal lah. Vimal Nair. Boleh tak? Tak boleh. Sedih. Elna Valinda. Boleh? You want try? Elna, sorry. Tongue twister. Elna nak try? Tak mau. Okay. Afrina Abdullah. Farid, kau nak try tak Farid? One time. Tak. Okay. So kalau tak ada try, saya proceed next. Okay. Apa yang kita nak buat sekarang adalah kita nak
menafikan kebenaran tu dengan mencipta penyangkal. Alright, so penyangkal tu apa? Penyangkal tu adalah another reason why a statement is wrong. Sebab contohnya macam it says here, semua quadrilateral ataupun semua yang bersisi 4 confirm ada 90 darjah. By right tak tentu. Sebab tak semestinya semua segi 4 ada sudut 90 darjah pada setiap bucu dia. So apa contohnya yang tidak 90 darjah tu? Itulah penyangkal. Kau panggil lah rhombus ke, parallelogram ke, trapezium ke, apa-apa yang segi 4 tapi bukan 90 darjah pada sudut. Maksudnya bagi contoh lah apa benda sebab kenapa kau menafikan kebenaran tu. Okay, so nombor 1, apa contoh paling gempak yang kau boleh fikir kalau kita cakap pasal ni, apa nama? Semua poligon ada perpenjuru. What do you think? Perpenjuru diagonals So adakah semua poligon ada perpenjuru? Obviously lah no. Ada orang try. Segitiga, yes, thank you Khadijah. Betul. Segitiga, sebab segitiga mana ada perpenjuru. Dia ada bisector je. Dia tak ada perpenjuru. Ni bukan perpenjuru. Perpenjuru tu apabila kita boleh ada contohnya macam ni. Daripada satu penjuru, saya pergi ke penjuru sebelah lain. Ni perpenjuru. Daripada penjuru bawah ni, saya boleh pergi sebelah sini. Itu perpenjuru. Atau dalam bahasa Inggeris diagonal sah. Tapi segitiga tak ada. So segitiga lah penyangkal untuk ayat ni. So siapa sembang bab ni, kau bagi contoh ni, diam aja. So jika P kurang daripada 90 dan Q kurang daripada 90, hasil tambah dia sudut tirus. Dup. Siapa rasa ayat ni betul? Memang obviously salah lah. Cuma bagi contoh lah. Siapa nak try? Apalah contoh paling gempak yang korang boleh macam nak berdebat kan? Tengah debat dengan orang ni. Member tu sembang kencang lah, sembang bimbang lah. Lepas tu kau bagilah satu contoh kalau kata confirm P, kalau P kurang dari 90, Q kurang dari 90, aku tahu hasil tambah dia confirm sudut tirus. Sudut tirus tu apa? Kurang daripada 90 darjah. Kau bagi satu contoh supaya dia tutup mulut. Apa dia? Contoh tu. Apa kata kalau saya buat andaian, saya kata P 89, lepas tu saya kata Q pun 89. Kalau campur dah jadi 178. 178 bukan sudut tirus, ni sudut obtuse ataupun sudut cakar. So inilah penyangkal untuk penyataan ni. Okay. Semua piramid mempunyai 4 permukaan rata dan berbentuk segitiga. So ada je piramid yang berbentuk yang mempunyai 5 permukaan dan berbentuk segitiga. Contohnya apa? 1, 2, 3, 4, 5. So ada je piramid, dia ada 5 permukaan rata dan berbentuk segitiga. So ayat ni pun fail lah. Itulah penyangkal dia. So penyangkal tu macam the extreme example yang kau boleh bagi supaya orang tutup mulut lah, tu je. Okay, now saya rasa ini saya boleh skip. Saya nak ajar pasal diduktif dengan induktif. Okay, this one ramai student confused. Apa benda diduktif, apa benda induktif. Nak sebut pun tongue twister juga. Now, ada orang tak faham pasal specific conclusion based on general premises dan general conclusion based on specific premises. So, saya boleh analogikan ataupun metaforkan diduktif daripada sesuatu, contohnya ada funnel.
Okey, ini kita panggil umum. Ini kita panggil spesifik. So kalau kau banyak baca, kau boleh menjurus kepada sesuatu yang spesifik. Contohlah contoh. So deduktif daripada siapa kepada siapa. Kau buat conclusion kepada, kau buat spesifik daripada premis umum. So deduktif kau akan pergi macam ni. So ni deduktif. Dan lawan dia mestilah induktif. So induktif tu kau dapat ayat spesifik, kau jadikan dia umum. So ni induktif. So apa beza dia? Sepatutnya biasanya in tu dia masuk ke dalam kan. Tapi sebenarnya dia sangat counterintuitive. So induktif tu daripada benda yang halus kau nampak, tiba-tiba kau boleh cakap. Contohnya kau jalan, kaki tersepak pasir. Pasir tu warnanya putih. So kau cakap satu dunia ni pasir tu warna putih sebab dekat kampung korang ada pasir warna putih. So itu dipanggil sebagai induktif lah. Daripada benda yang kecil ataupun satu benda yang sangat spesifik, kau cuba cakap pasal satu dunia. Terbalik pula dengan deduktif. Ada orang study cakap, siapa makan biji anggur, nanti dalam perut dia tumbuh pokok. Siapa makan biji buah, dalam perut tumbuh pokok. So buat tak ada orang kena. Tapi ada yang perut pokok, ada yang tumbuh pokok dalam perut juga. So itu yang dipanggil sebagai daripada umum kepada spesifik. Okay? Jom kita buat latihan. So sisi 4 ada 4 bucu. Pentagon ada 5 bucu. Maka semua poligon yang ada n sisi mesti ada n bucu. So ini daripada apa kepada apa? Daripada spesifik kepada umum ke umum kepada spesifik? Soalan nombor 1. Siapa nak try? Belasah try. Ini penting kena boleh tahu deduktif dengan induktif. Ayat pertama cakap sisi 4 ada 4 bucu. Ini spesifik ke umum? Pentagon ada 5 bucu. Dua ayat ni spesifik ke umum? Yes, thank you Khadijah. Dia ayat ni memang daripada spesifik kepada umum. Apa clue nak tahu umum? Apa clue nak tahu spesifik? Biasanya spesifik akan penuh dengan nombor. Umum biasanya akan ada huruf ataupun variable. Dan kalau kat sini kamu perasan ada n sisi, n bucu. So obviously ayat kedua ni adalah umum. So spesifik kepada umum, kau akan dapat induktif. Okay. So semua segitiga sama sisi, sudut 60 darjah pada setiap bucu. ABC ialah segitiga sama sisi. Maka ABC mempunyai 60 sudut pada setiap bucu. Adakah korang rasa ayat ni ayat induktif ke ayat deduktif? Dan clue nombor 2 kalau nak tahu itu adalah umum atau spesifik, kita tengok pada perkataan semua. Semua tu adalah clue paling besar untuk umum atau spesifik. So ayat pertama dia kata semua. Ayat kedua dia tak ada letak perkataan semua, dia sangat cakap pasal ABC je. So obviously ayat pertama adalah umum. Ayat kedua ni adalah spesifik. So umum kepada spesifik, daripada umum jadi spesifik, so ini deduktif. Okay. Thank you Amelia, betul. Soalan nombor 3. Luas bulatan ialah pi j kuasa 2 cm per cm square. Ini adalah formula yang korang belajar daripada form 3. Lepas tu kita cakap pasal satu bulatan P. For obvious reason, benda ni umum, kau memang tahu. Semua orang kalau nak kira luas bulatan akan pakai formula ni.
maka ini adalah umum. Dan ayat seterusnya adalah spesifik. So daripada umum jadi spesifik adalah deduktif. Okay. Next. Alright, so mungkin akan nampak pening. So kalau kamu perasan kita ada dua ayat kat sini. Satu ayat dekat sebelah kiri, satu lagi ayat dekat sebelah kanan. Dan ini adalah factorization kalau kita ada apa last time korang belajar. Oh tak, silap. Ni ayat pertama. Semua ni ayat pertama. Dan ni ayat kedua. So mana yang umum, mana yang spesifik? Siapa nak try? Sikit lagi, 2 soalan lagi, lepas tu kita boleh stop kelas. So obviously yang bawah tu kan kita pakai formula. Kalau ada formula je mesti umum lah. Atas ni spesifik. So SU mesti induktif. Ada perkataan semua, saya nampak semua. So obviously ni U. Kalau U kat belakang, S kat depan, so SU ni induktif lagi. So saya nampak formula, saya nampak ada formula kat depan tu, ada banyak huruf. So saya tahu yang ni mesti umum, yang ni mesti spesifik. So US mesti deduktif lah. Okay. So itu cikgu nak screenshot boleh. Okay. Silakan. Alright, itu sahaja. No worries. So itu sahaja daripada saya untuk minggu ni. Saya dapat laju sampai induktif, deduktif je. Minggu depan saya nak sambung sikit lagi pasal hujah. Dan yang ni paling penting nak buat. Yang ni sangat penting. So saya harap minggu depan korang ada lah siapa yang sambung minggu ni hujah ni. Nak buat conclusion. Ini sangat penting. Memang ada soalan ni banyak kali keluar. Akan keluar banyak kali. Okay. Itu sahaja daripada saya minggu ni. Sekian, terima kasih. Sama-sama. Okay, sama-sama Zulhimi, sama-sama Khadijah. Sama-sama Fatin, sama-sama Erna, sama-sama Fauzan. Okay, Putri. Okay, Queen. Queen win. Terima kasih cikgu. Sama-sama Elia. Hanifah nak tanya apa-apa ke? Akid nak tanya apa-apa ke? Syami nak tanya apa-apa ke? Biasanya orang akan stay ni dia nak tanya apa-apa. Alright, terima kasih semua. Terima kasih Cikgu Azman.